Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan sambung kuliah kita Diploma Teknik Kimpalan di MB 4233, proses fabrikasi logam ataupun metal fabrication process, Google Classroom D5 bagi minggu ke-8. Baik, pada minggu yang lalu kita telah pun mempelajari berkaitan dengan beberapa jenis kaedah fabrikasi. Baik, dalam kompetisi ini, kompetisi yang terbaru, kompetisi keempat yang kamu belajar bagi minggu ke-8, kamu akan didedahkan dengan beberapa proses yang berlaku selepas proses menyimpal, iaitu di kalau kompetisi keempat ni rawatan mekanikal selepas kimpal ataupun post-well after post-well, maknanya apa yang berlaku selepas proses menyimpal. Baik, seperti yang kita tahu, sewaktu berlaku proses kimpalan yang melibatkan suhu sehingga 10 hingga 20,000 darjah Celsius, dia akan menyebabkan kelesuan, kerosakan dari segi struktur bahan. Jadi dalam kuliah-kuliah kamu semester yang lalu, kamu telah belajar bagaimana tentang proses heat treatment, proses rawatan haba. Kali ini kita akan pergi kepada satu proses yang menggunakan mesin, menggunakan mesin yang khas, teknik yang khas, bagaimana rawatan mekanikal selepas berlaku kerja kimpal. Baik, khususnya proses mekanikal ialah menyambung logam yang mempunyai pelbagai kaedah. Contohnya kerja kimpal. Okey, akibat daripada itu logam akan berubah sifat serta mengalami kelesuan yang mungkin akan menyebabkan kecacatan atau kegagalan bahan. Baik, kecacatan atau kegagalan bahan ini adalah disebabkan oleh kelemahan akibat daripada tindakan haba pada bahagian logam yang dikimpal tadi akibat daripada tindakan suhu. Dia boleh menyebabkan sifat mekanikal ataupun sifat fizikalnya berubah. Baik, kalau kita sebut sifat fizikal, kita boleh tengok dia secara umumnya dia akan meleding, berlaku keledingan, dan ataupun dari segi kegagalan mekanikal ataupun kecacatan mekanikal, kita dapat lihat struktur kekuatan dia. Baik, kelesuan kekuatan terjadi pada mikrostruktur logam, terjadi pada bahagian HAZ, heat affected zone ataupun zon terkena haba. Okey, kalau kita lihat ini adalah bahagian yang kita kimpal, bahagian setelah kita kerja kimpal, sama ada menggunakan ARCA ataupun menggunakan MIG atau TIG, bahagian ini akan mengalami sedikit kelesuan atau kegagalan dari segi sifatnya. Baik, seterusnya tengok. Baik, bagaimana kita nak buat, kita nak beri rawatan? Okey, kita akan gunakan kaedah ultrasonic treatment. Ultrasonic treatment ini bukanlah sama seperti rawatan haba yang kita buat sebelum ni. Proses rawatan haba sebelum ni kita panas dan kita biarkan sejuk. Itu rawatan haba kaedah yang menggunakan oven ataupun furnace lah. Baik, bagi kaedah ini kita akan gunakan alat khas. Mari kita lihat selanjutnya. Baik, rawatan haba bahan ini dibangun pada tahun 1970 melalui Institut Penyelidikan Akustik Akademik Sains China bersama dengan kilang Shanghai Ultrasonic. Baik, prinsip kaedah ini adalah menggunakan getaran ultrasonik di mana berlaku pertukaran resonan elektrik tekanan tinggi ke getaran mekanikal melalui alat transducer. Okey, ini prinsip dia paling mudah. Sebuah mesin yang direka cipta yang mengeluarkan getaran ultrasonik tadi, dia akan menyebabkan berlaku pertukaran resonan elektrik, maknanya pertukaran daya lah, tekanan tinggi, dan menyebabkan getaran melalui alat yang kita namakan transducer. Okey, tujuan proses ini adalah pertama sekali untuk merawat permukaan akibat tindakan haba kepada heat affected zone ataupun HAZ. Kedua, memperbaiki kekuatan permukaan akibat kerja kimpal pada HAZ, heat affected zone. Yang ketiga, memperbaiki sifat mekanikal pada bahagian heat affected zone tadi, HAZ. Okey, ini kita lihat. Kita lihat ini adalah dua contoh hasil kimpal, kimpal kambi, kimpal kambi. Okey, kalau kita lihat pada kimpal kambi ni ataupun T-fillet ni,
kita akan dapat lihat di bahagian ini ada kecacatan undercut, ada bahagian undercut di bahagian ini, potong bawah, di bahagian bawah, di bawah bahagian kaki kimpal ni tadi. Okey, apa yang kita akan buat ialah kita menggunakan ultrasonic treatment tadi, rawatan ultrasonic ni dengan menghasilkan getaran, dan ditukarkan kepada tekanan tinggi, dan menggunakan transducer tadi, menggunakan pin, dan kita letakkan pada bahagian dekat tadi. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat pada bahagian ini. Bahagian ini berlaku kerana tindakan haba tadi yang terlalu tinggi. Undercut berlaku kerana tindakan haba pada logam asas tadi. Ini adalah bagaimana rawatan ultrasonik kita lakukan. Baik, kita akan pergi kepada beberapa jenis rawatan ultrasonik. Yang pertama sekali yang akan kita bincang pada minggu ini ialah rawatan impak ultrasonik ataupun UIT. Dalam bahasa Inggeris ni adalah ultrasonic impact treatment. Ultrasonic impact treatment. Okey. Teknik pemrosesan ini adalah teknik pemrosesan metalurgi ataupun menyebabkan sifat mikrostruktur akan berubah. Teknik ini juga sama proses dengan proses impak mekanik kekerapan tinggi ataupun kita namakan high frequency mechanical impact. High frequency mechanical impact sebenarnya sama. Kalau kita sebut UIT dengan HFMI, dia sama. UIT adalah ultrasonic impact treatment, manakala HFMI ialah high frequency mechanical impact. Selain daripada itu juga, saya akan sebut UIT untuk mudahkan awak. UIT juga dikenali sebagai ultrasonic needle pinning ataupun UNP, dan ultrasonic pinning UP. Jadi kalau kamu jumpa nanti UIT, HFMI, UNP, UP adalah teknik menggunakan sistem impak ultrasonik. Cuma bezanya dari segi prosesnya dan tata cara dia. Okey, rawatan ini boleh menyebabkan tegasan mampatan yang kita boleh kawal. Dia menghasilkan bijirin dan pengurangan saiz bijirin. Maknanya kalau kita sebut bijirin ni, mikrostrukturnya akan berubah lah. Apabila kita beri tegasan mampatan pada bahagian yang kita kenakan tadi, dia akan menyebabkan bijirin tadi bergetar dan semakin rapat akibat daripada tindakan suhu tadi yang sebelum semasa kimpal tadi, dan dia akan memperbaiki sifat bahan pada bahagian HAZ tadi. Baik, terdapat pelbagai jenis. Okey, ini kita tak ada. Okey, seterusnya kita lihat pada rajah skematik ni. Pada rajah skematik ni kita tengok inilah rajah bagaimana proses rawatan impak ultrasonik tadi berlaku. Baik, ultrasonic horn, sini bahagian horn, ini kepala ultrasonic tadi. Kemudian dia punya head, ini dia punya badan. Kemudian pin ni ada 3, 1, 2, 3. Itu bergantung kepada jenis pin lah. Ada pin yang 1 atau pin 2. Baik, UIT surface tadi untuk kita kenakan ialah bahagian ni. Jadi kita akan kenakan, hentakkan ataupun ketukan pada bahagian yang bahan benda kerja yang kita akan kenakan daya tadi. Baik, resonan dan getaran itu akan berlaku di sini. Diturunkan, pin akan bergetar dan menghasilkan pergerakan pada bahagian ni menggunakan resonan ultrasonik tadi. Okey, kalau kita lihat bagaimana berlaku daripada segi fasa elektrik. Baik, ini adalah bahan kerja. UIT ni kita kenakan di bahagian ni. Okey, kita nampak zone of grain refinement. Ini yang kita nak perbaiki sifat bahan ni. Okey, pada bahagian bawah ni adalah zone of plastic deformation. Seperti yang kita tahu, bukan maksudnya plastik logam pun dia akan ada bahagian unsur plastik pada kedudukan plastik, kedudukan dia berubah sifat. Okey, di bahagian bawahnya adalah zone of stress relax. Okey, kalau kita lihat apabila getaran ultrasonik tadi ditukar kepada kerja mekanikal berlaku di sini, akan ada pemindahan ion negatif dan positif. Pemindahan. Ini yang kita kenakan resonan tadi. Getaran ni akan menghasilkan memperbaiki sifat pada bahagian ini. Okey, inilah contoh gambar rajah skematik bagi proses rawatan impak ultrasonik. Baik, kita lihat seterusnya. Bagaimana operasi ultrasonic impact treatment tadi. Okey,
Dalam ultrasonic impact treatment, gelombang ultrasonic dihasilkan oleh transducer ultrasonic electromechanical, gelombang yang dihasilkan oleh ultrasonic tadi. Okey, bar horizontal ni pin tadi, bergetar secara akustik, bergetar dalam frekuensi yang sama dengan memberi tenaga kepada transducer melalui dua kaedah. Satu, magnetostrictive ataupun piezoelectric. Ini apa istilah-istilah elektrik lah, bagaimana pemindahan getaran tadi daripada bar horizontal tadi, daripada resonan tadi pergi kepada bar dan pindahkan dalam bentuk kaedah ni lah. Tenaga yang dihasilkan dari impas tinggi ni akan sampai ke permukaan dirawat melalui sentuhan pin tadi. Pin yang bersentuhan akan mewujudkan resonan harmonik. Ini yang dinamakan resonan harmonik tadi, pada frekuensi dan logam, dan bertindak balas menghasilkan tekanan pada sistem empatan, pelepasan tekanan dan penambahbaikan struktur bahan. Kita akan lihat rajah nanti bagaimana proses itu berlaku. Okey, UIT mudah dikawal dan diprogram PLC ataupun Digital Ultrasonic Generator dan kawalan secara mekanikal. Okey, kalau kita lihat contoh kawalan mekanikal ni ialah kita boleh lakukan pada sewaktu kerja, melakukan mesin larik, mesin CNC, mesin pelarik, kawalan robot dan juga pada traktor kimpalan. Traktor kimpalan ni landasan kimpalan ataupun semi auto cutter kita. UIT amat berkesan kepada beberapa jenis logam. Kita fokuslah UIT ni untuk logam tertentu seperti aluminium, gangsa, pelbagai jenis alloy, kulit karbon, mangan dan lain-lain bahan. Baik, ini kita lihat gambar rajah. Ini adalah bahagian gun ultrasonic tadi dan ini adalah contoh benda kerja. Okey, di sini kita nampak bagaimana getaran tu kita gambarkan dalam bentuk gelombang ultrasonic wave tadi. Okey, yang kita nak perbaiki adalah bahagian kaki kimpal ni, pin yang berwarna merah ni. Kemudian ini surface dia. Okey, dia punya wave guide, arah aliran guide ni akan berlaku di sinilah resonan tadi. Okey, di dalam ni ada spring, spring yang mana kita gerakkan aruhan elektrik tadi, dan transducernya di sebelah belakang ni, yang putih ni. Okey. Okey, ini ada ultrasonic oscillation, ultrasonic oscillation. Kemudian dia ada impact pulse yang menunjukkan getaran, getaran. Baik, ini gambar rajah yang menunjukkan bagaimana dalam proses kerja larik kita boleh perbaiki sifat bahan menggunakan gun, gun untuk UIT tadi. Kita boleh perbaiki bahan tadi. Baik. Untuk lebih faham dan lanjut, sila lihat tayangan slide ni, https YouTube 1BRTJ7HMAW8. Jadi kamu boleh lihat bagaimana proses UIT tadi berlaku. Baik, untuk minggu ini saya sediakan sedikit tugasan untuk pembentangan pelajar. Apa yang kamu perlu buat, setiap pelajar perlu menghantar satu rakaman audio dan video sendiri berkaitan ultrasonic impact treatment. Rakaman perlu penerangan, melibatkan penerangan yang berdurasi 5 minit. Markah adalah penilaian markah pembentangan kamu. Markah adalah markah pembentangan kamu pada hujung semester ini. Semua slide perlu dihantar kepada pensyarah dalam tempoh 2 minggu. Baik, kamu diberi tempoh 2 minggu untuk menyelesaikan tugasan ini. Baik, saya rasa itu saja untuk kuliah kita pada minggu yang ke-8 ini. Kita akan berjumpa pada kuliah seterusnya. Kita akan sambung pada beberapa teknik lagi dalam rawatan ultrasonik. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam kuliah seterusnya. Assalamualaikum.